guys, welcome to Homegrown. Saya Naili. Saya Fana. So what's for today, Fana? Namanya tak jumpa. Itulah rindu. Dah berminggu-minggu kita tak jumpa, Fana. Sibuk dengan komitmen kena ni. Masing-masing ada. Saya pun ada kerja saya sendiri, Fana. Sibuk sikit lah. Sihat lah. Sihat, Alhamdulillah. Fana macam mana, sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Makin berseri-seri Oh, hari ni. Apa macam kurangnya? Jadi tu makin kurus je nampak. Diorang tu. Kita exercise. Dia gaya hidup sihat, guys. Ya, betul. Work-life balance. Oh, macam gitu. tu. Okay. Macam Fana, kali ni dia dah masuk fasa-fasa yang bertenang. Yelah, ni dah bulan berapa? Bulan September kan? Bulan 9 dah dekat end of 2023 kan? Yes, dia dah masuk musim bertenang. So, kali ni banyak lah dapat scroll-scroll. Adalah masa, tak adalah kata banyak 24 jam. Dengan telefon kan? Telefon tak lah. Tapi orang kata ada masa lah duk tengok social media. So terdetiknya untuk kita punya tajuk hari ni, asalnya daripada social media jugalah, di mana Fana perasan ada satu isu yang viral. Tapi viral ni Fana rasa in an opposite way. Dia bukan viral yang bagus. Dan benda ni Fana rasa tak ramai bersebut sebab ia adalah satu isu yang sensitif. Tapi perlu dibincangkan sebab ini adalah satu isu yang membahayakan. Which is isu tentang gangguan seksual. I see, faham. Rasanya Eli pun ada perasan kot kan dekat social media lately ni. Sekarang pun ada banyak juga lah isu-isu pasal gangguan seksual ni. Berita-berita tentang gangguan seksual, tak kira dekat sekolah ke, dekat luar ke, dah banyak mula mana-mana pun ada. Yes. Dan Fana rasa benda ni kita patut bawa ke platform Homegrown kali ni, Nelly. Sebabnya satu stigma tentang tajuk topik gangguan seksual ni yang kita boleh lihat, which is tak ramai nak memperkatakan benda ni. Salah satu mungkin sebab aib, Fana. Yes. Saya rasa diorang macam segan bila kita nak bercerita. Takkan kita cakap, Fana, aku baru-baru ni kena gangguan seksual. Kadang-kadang tak semua orang akan spoke up macam tu. Diorang selalunya akan macam mencari someone yang diorang rasa betul-betul trust untuk diorang menceritakan benda ni. Tapi diorang hanya sekadar akan share je lah. Tapi diorang takkan membuat report. Diorang takkan buat macam tu, Fana. Tapi itulah dia ni ceritanya, bila tak suarakan dekat orang kata platform yang betul, jadi benda ni dipandang sepi. Ya, betul. Jadi itu yang kita rasa macam akan menggalakkan lagi perbuatan-perbuatan kan. Yes. Dan macam yang Nairi sebut tadi, aib. Kat sini Fana, ni mungkin Fana punya point of view lah kan. Nampak macam marah pula kan. Okay, tapi dekat sini Fana nak tekankan lah, bagi my point of view, aib ni adalah, kita faham dalam Islam memang ada disarankan untuk tidak membuka aib. Yes, membuka aib dan sebagainya. Tetapi bila kita sebut tentang gangguan seksual, ini adalah jenayah. Ini bukan aib lagi dah. Ini bukan isu aib lagi. Ya, dia tak boleh buat main tau benda-benda macam ni. Yes, ini adalah isu jenayah. Sebab bila kita sebut gangguan, nama pun gangguan. So benda tu tak sepatutnya berlaku. Ya, betul. Betul. Okay, jadi tanpa kita membuang masa lah kan. Kalau nak cerita pasal benda ni, kalau secara emosi perempuan ni lain. Jadi marah. Lain jadi dia kan. Jadi sebelum kita pergi lebih kepada yang ke arah yang tak betul tu, jadi kita back on track. So mungkin kita boleh Fana boleh share sikit dekat sini. Ada beberapa research mengenai orang kata isu semasa lah tentang gangguan seksual, di mana sebelum ini artikel daripada Ashraf Awani telah dikeluarkan pada tahun inilah, tetapi pada 8 Mac yang lalu, di mana Datuk Seri Azalina Usman Said, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, telah mengeluarkan orang kata satu kenyataan di mana beliau mengatakan penguatkuasaan Undang-Undang Malaysia bagi melindungi ancaman seksual kepada kanak-kanak disifatkan masih di tahap rendah di Malaysia tadi. Faham. Jadi kita rasa ini adalah satu perkara yang membimbangkan. Ya, sebab kita berada di bawah kan. Yes, bukan sederhana tetapi di tahap yang rendah. Okey. Hal ini kerana berdasarkan statistik, iaitu Malaysia berada di kedudukan ke-23 daripada 60 negara dalam tindak balas kepada ancaman eksploitasi dan penderaan seksual kanak-kanak, iaitu CSEA, berdasarkan indeks antarabangsa Out of the Shadow dengan rekod 56.9 markah. Nampaknya bawah juga kan, kita 23 kan. Ya, 23, lepas tu dengan markah 56.9 saja. Orang kata rendah lah. Yes, sangat rendah. Kalau grade A, B, C tu B tak capai lagi. Maybe dalam C, D, C lah kot. Jadi merisaukan lah. Dan
lagi satu kenyataan yang mengejutkan Fana, which is kedudukan Malaysia berada di belakang daripada kita punya orang kata rakan-rakan senegara, iaitu negara Indonesia, Thailand, Filipina dan Vietnam. Oh, I see. Faham. So, kita berada dalam tahap yang tak selesa, tak selamat lah macam tu. Betul. Menurut statistik yang dibekalkan oleh PDRM, seramai 5,350 mangsa jenayah seksual telah dilaporkan dari 2017 hingga 2022. Ramai juga. 5,000 lebih tu bukan numbers yang sikit Betul. Banyak. Nombor yang banyak. Ya, betul. Dan untuk tak terhenti dekat situ, untuk yang terkini pada 10 September 2023 baru-baru ni, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah mengeluarkan satu statement tentang kes gangguan seksual dalam talian semakin meningkat. So kalau tadi kita ceritakan tentang rekod statistik di mana gangguan seksual kepada kanak-kanak, yang ini pula dalam talian ni. Di mana penggunaan social media, especially macam sekarang ni kita ada pelbagai jenis aplikasi social media untuk berhubung. Jadi semakin meningkat masalah ini. Dan tambah lagi, Timbalan Menteri Kementerian yang sama menggesa mangsa mahupun ibu bapa kepada mangsa yang terlibat dalam gangguan seksual untuk tampil membuat laporan hari ini kerana statistik yang telah dikeluarkan oleh PDRM juga telah memaklumkan 477 kes telah direkodkan sepanjang tahun 2020 yang melibatkan kedua-dua jantina lelaki dan wanita. 400 lebih dalam masa setahun. Banyak sangat tu Fana. Ini ceritanya yang mana yang report ni. Kalau mana tak report kan. Yang tak report, yang mungkin terlepas pandang ataupun tak bercerita, kita pun wallahualam mungkin lagi banyak daripada 400 tu. Betul. Lebih lah kan. Jadi ini sesuatu yang Fana rasa bila Fana tengok kepada facts yang kita jumpa ni, ini sesuatu yang membimbangkan lah. Itulah tu bahaya kan? Sebenarnya benda ni. Janganlah diam-diam. Patutnya kita kena bersuara untuk kita menegakkan keadilan. Dan seperti yang bersemangat wajah. Okay. Dan seperti yang kita maklum tadilah, di mana perkara ni bukan saja akan boleh berlaku kepada kanak-kanak, tetapi juga kepada, tak kira daripada kecil, besar, orang tua, atau perempuan, lelaki. Ya, betul. Semua orang kata boleh menjadi mangsa kepada masalah gangguan seksual ni, dan kita tak naklah perkara ini berlaku. Ya, betul Fana. Okey, ada juga definisi mengenai gangguan seksual ni. Dia merupakan tingkah laku, perbuatan, tindakan atau pernyataan yang bersifat seksual dan tidak diingini yang mana boleh memberi kesan negatif kepada emosi maupun fizikal mangsa. Kiranya definisi ni daripada UMS, Universiti Malaysia Sabah. Tahun 2021. Kiranya gangguan seksual ni dia daripada segi tingkah laku kita, perbuatan kita. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar, kadang-kadang kita sendiri sedar. Benda tu bahaya sebenarnya Fana. Dan maksudnya dekat sini, bila kita sebut je gangguan seksual ni, ia akan mengganggu bukan saja fizikal, kata taci-taci macam ni kan, tapi juga emosi. Betul. Dan dia memberi kesan yang negatif kepada pemangsa. Si pelaku ni takkan rasa apa-apa sebab kadang-kadang kita sendiri tak sedar benda tu. Kadang-kadang mangsa yang akan rasa benda tu. So dia akan rasa benda tu lah. Sebab gangguan seksual ni kadang-kadang dia sebenarnya dia efek kepada kita, penerima. Mangsa penerima. Betul. Yelah, mungkin betul juga apa yang disebut tu sebab nanti kita akan kupaskan lanjut. Cuma apa yang kita nak sebut dekat sini, kadang-kadang isu gangguan seksual ni di mana kita terlebih friendly lah. Betul. Mungkin menjadi satu faktor juga kan. Mungkin Nelly boleh share kan dapatan mengenai jenis-jenis Nelly, jenis-jenis gangguan seksual ni. Daripada Unit Pengurusan Psikologi Kementerian Sumber Manusia, kita ada terdapat 5 jenis gangguan seksual. Yang pertama, gangguan secara fizikal, perbuatan yang membuatkan rasa kurang selesa seperti memeluk, menepuk, menggosok, mencubit dan meraba. Contohnya yang obvious lah ni. Contohnya kadang-kadang kawan-kawan perempuan lah kan, selalunya kita akan beramah mesra kan. Bila kita keluar dengan dia, kita akan macam pegang-pegang tangan macam ni, usap-usap sikit kan. Kalau kawan kita tu rasa tak selesa, tu sebenarnya gangguan seksual. Tapi kalau contoh dia rasa okey je bila kita main tangan dia tu, dia tak rasa apa-apa, dia tak ada rasa nak marah ke apa, so maksudnya dia okey lah dengan kita. Faham. Maksudnya jangan ambil benda tu sebagai satu benda yang ringkas lah. Betul. Bukan ringkas, orang kata ambil benda yang mudah. Macam mudah. Betul. Orang kata kan, bila yelah
kita bila dah beramah, dah jumpa kawan ni, kadang tak ingat dunia. Yelah, kita Kan? kita rasa benda tu okey je, tapi sebenarnya kawan kita tak okey. So tak boleh lah benda tu. Kena berjaga-jaga lah, kena Ya, berhati-hati. betul. Faham? Yang kedua pula, gangguan secara lisan. Perbuatan bercerita, jenaka, membuat bunyi, memberi kritikan, komen ataupun pujian serta mengajukan soalan berunsur seksual. Yang ni pun salah satu juga jenis-jenis gangguan seksual lah, Fana. Contohnya kalau macam kita tengah bercerita tapi sebenarnya benda tu pendengar tu tak selesa. Maksudnya macam apa dia ni cerita benda-benda macam ni, tak sukalah. Benda tu pun sebenarnya gangguan seksual, Fana. Okay. Macam yang first tadi Fana faham lah, which is bila kita sebut yang obvious kan, bila physical ni pegang, especially pegang pada tempat yang tidak sepatutnya, memang kita betul. faham. Itu memang obviously it's a red flag. Kan, itu memang red flag, gangguan seksual. Ya, betul. Tapi yang Fana rasa yang kedua ni yang ramai orang terlepas pandang, di mana secara lisan, where sebab Fana rasa benda ni dah dinormalisasikan. People dah normalize it, where bila kadang-kadang tu orang kata sembang minum kopi, contohlah ada lelaki dan perempuan, tiba-tiba adalah orang kata that jokes ni. Kalau yang tak tahu that jokes ni, dia macam jokes yang menyebut tentang perkataan-perkataan yang lucah maupun orang yang kata tak senang didengar lah. tentang yang apa, menegur tentang rupa ataupun mana-mana tubuh, bahagian tubuh lah. Jadi betul. kadang-kadang benda ni orang rasa macam lepas tu orang gelak. Senang je. And Fana memang perasan, especially kalau kita duduk dekat lepak kat mama ke apa kan, untuk minum dan sebagainya, tiba-tiba adalah meja sebelah yang tengah gelak-gelak, sonok-sonok, and kita terdengar. Bukan saja-saja, tak adalah saja-saja nak pasang dengar, telinga kan, pasang tak adalah telinga. pula kan. Tak kuasa lah. Tak ada. Okay. Jadi bila terdengar tu ada unsur-unsur macam ni, seolah-olah macam tak ada apa-apa. Dan Fana juga pernah berada dalam satu meja di mana waktu tu kita tengah bersembang, dan tiba-tiba ada rakan-rakan yang orang kata dengan selamanya keluarkan perkataan-perkataan dan juga menyebut benda-benda yang macam seolah-olah kita ni wanita tak berada dekat situ. Jadi Fana rasa macam Tak selesa lah. yes, benda tu tak selesa. So sebelum ni kita ingatkan benda tu macam, yelah, kita fikir kawan-kawan kan, nak halang pun takkan nak tutup mulut dia. Betul lah kan. Jadi ingatkan benda tu nak buat macam mana. Tapi rupa-rupanya ini juga adalah merupakan satu gangguan seksual. So jangan, kepada yang mendengar, anda kata sebelum ni mungkin anda sendiri tak terperasan, tak tahu yang sebenarnya jokes ni juga merupakan satu bentuk gangguan seksual. Ya, betul. So kena berhati-hati. Dan kepada yang mungkin waktu tu tengah duduk bersama kawan ke apa ke, kalau ada yang bercakap tentang benda-benda yang tak elok ni, cut off. Ya, Ataupun betul. keluar daripada tempat tersebut. Ingat Fanat, ni bukan satu gurauan tapi satu jenayah. See? Dah keluar dah quotes dia. Dah keluar dah. So kena berhati-hati bila kita nak bercerita ke, nak borak apa-apa dengan kawan kita, kita kena berhati-hati, okey? Tapi kalau yang mana kawan tu tak rasa selesa, dah rasa tak selesa tu, better dia cut off lah perbualan tu semua. Dan meskipun semua selesa satu table kan, tengah sonok orang tambah cerita-cerita kan, tapi ianya bukan satu benda yang boleh dekat situ. Boleh berborak-borak. Yes, okay. Fana nak tambah sikit apa yang Neri sebut tadi. So ada 3 lagi jenis gangguan yang lain, iaitu gangguan secara isyarat. Okay, macam tadi ni Neri secara lisan, yang ni secara isyarat yang bukan lisan, iaitu dengan cara menjeling, menggoda, merenung, mengintai, menjilat bibir atau sebarang bahasa isyarat yang tidak sopan. Okay. Kiranya kalau macam saya duduk jauh ni, saya kenyek cili kat Fana, tak boleh lah. Bahaya. Bahaya tu Nelly. Takkan tergoda. Cair. Okay, tak. Okay, jadi ceritanya macam tu. So kalau anda nampak, macam contoh anda tengah duduk, mungkin yelah macam sekarang pun Fana rasa especially wanita, kita dah cuba keluar daripada comfort zone, di mana makan bersendirian ni tak ada masalah. There's no issue. Tetapi yang bahayanya adalah perkara-perkara sebeginilah. Sebabnya pemangsa ni, mereka ni memang akan memerhati orang-orang yang sentiasa bersorangan ni kan. Jadi kalau anda nampak mana-mana orang ada, orang kata isyarat mata, tak kira lah mengenyit mata ke, macam orang kata nak flirting kan, nak mengorek. dari segi ada yang mengintai tu lagi lah, memang itu memang obvious. Ataupun merenung dan sebagainya. Kalau anda rasa tidak selesa, pergi jauh daripada tempat tersebut. Ya, betul. Kerana ini juga merupakan salah satu jenis gangguan seksual. Larikan diri. Kalau tak tahu nak buat apa, larikanlah diri. Maksudnya pergi tempat lain. Yes, ya, betul. Daripada tempat tersebut. Okay, seterusnya gangguan secara visual, iaitu
menghantar bahan berunsur seksual melalui media elektronik ataupun platform media sosial. Ya, yang ni lah isu hangat dia Fana. Yes, ini yang kita sebut tadi yang mana kes semakin meningkat. Terbanyak je sekarang. Ya, dengan menghantar sebarang gambar, video, bunyi dan sebagainya. Yelah, media sosial sekarang kita luas. Ya. Orang kata a good thing is everything is orang kata at the tip of fingers Ya, kan, betul. point lah kan. Tetapi dan disebabkan itu juga masalah-masalah macam ni memang cepat sangat tersebar. Kadang-kadang kan Fana, orang tu sanggup buat fake account. Betul. Untuk nak menghantar benda-benda ni dekat Betul. orang yang diorang target lah untuk diorang kacau. Pemangsa. Walaupun secara logiknya kita fikir dia hantar kat kita buat apa kan. Betul. Kita nak tengok benda tu. Tetapi ini adalah jenis gangguan. Ya, betul. Mungkin orang kata tidak selesa pada kita tetapi seronok pada yang orang pemangsa penghantar ni. tu. Yes, yang si pelaku ni seronok. Jadi hati-hati dapat apa-apa mesej especially daripada nombor-nombor yang tidak dikenali ke apa kan, DM daripada orang akaun yang tidak dikenali, jangan terus buka. Ini bahaya dia. Selain daripada yelah sebenarnya kita duk dengar cerita scam, ini juga salah satu jenis gangguan. Ya, betul. So sangat bahaya. Okay, dan yang kelima ialah gangguan secara psikologi, iaitu perbuatan cuba merapati secara seksual, mendorong, mendesak, mengugut ataupun pujuk rayu. So jangan ingat pujuk rayu tu sesuatu perkara yang dibolehkan ya. Berhati-hati. Ada setengah orang yang tengah bercinta, kalau boyfriend dia puja girlfriend kita macam cair lah. Betul. Macam Tapi tu. kena berhati-hati. Tengok kepada konteks dan keadaan. Kena bijak lah. Dekat sini sebenarnya dia punya key adalah bijak untuk membezakan batas-batas antara betul. wanita, lelaki, wanita dan wanita, lelaki dan lelaki. Ya, Sebab betul. cerita dia sekarang ni dekat sini gangguan seksual ni bukan antara yang berlainan jantina saja. Betul. Ada juga yang sama jantina pun berlaku gangguan seksual pada betul. masa kini. So benda-benda ni sangat bahaya. Minta dijauhkan lah. Betul. Yes, kita sangat-sangat risau. Jadi andai katalah ni Li, kalau berlaku, ialah kita tak minta. Benda ni memang sangat mengerikan dan Fana pun tak dapat nafikan. Kadang-kadang bila kita dengar cerita pun kita dah rasa macam sometimes it can make me paranoid lah. Kalau tanya Fana sendiri, it can make me paranoid. Walaupun bukan Fana yang mengalami benda tu, bila kita dengar pun kita rasa macam goosebumps. Kita macam apa tu satulah dan memang lepas tu kita pandang satu dunia ni seperti berbeza. Macam tu. Maksudnya scary lah. Dia akan beri efek juga kat kita kan. Betul-betul. So jadi andai kata kalau berlaku perkara ni, jadi mesti ramai yang dekat luar sana nak tahu apa yang perlu kita lakukan sebenarnya. Sebab macam kita sebut tadi, ada setengah tu mungkin malu. Segan bila lah benda ni kan. berlaku. Fana tak nafikan antara cerita-cerita lah yang Fana dengar sebelum ni kan. Bila benda ni berlaku, satu diorang ni terkejut ni. Kan? Bila benda sebab yelah benda yang tak biasa terkena pada kita. Tiba-tiba kena, dia jadi macam shock. Yes. Aku dia baru macam, kena. itu satu. Dan sebenarnya waktu tu dia tak digest pun dia tengah kena gangguan betul. seksual. Dia mungkin macam tengah nak digest apa yang tengah berlaku. Apa yang terjadi. Ya ke tak ya ni? Sebab kita faham gangguan seksual ni satu pertuduhan yang agak besar. Ya, betul. Jadi bila benda tu berlaku kita pun macam yelah dalam bahasa Indonesianya kaget. Kan? Rasa kaget. Kaget kan? Kita rasa terkejut macam apa nak buat ni kan? Itu satu. Lepas tu yang kedua, bila kita dah digest benda tu, orang kata dah balik kot kan dalam kereta ke apa, baru kita terfikir aku kena gangguan seksual dah tadi kan. So kita macam berfikir kita patut cerita dekat orang ke apa ke, macam mana ke. Malu satu. Nombor dua, takut pula. Lepas tu nombor tiga, andai kata kalau orang tu adalah kenalan kita, nak kena berjumpa pula. Yelah, nak kena serotok lagi kan. Benda tu besar tu. Jadi mungkin ini antara perkara yang Fana rasa tak boleh pandang mudah. Apa sebenarnya yang kita nak kena buat ni? Okay. Nelly share lah kan. Daripada Jabatan Pembangunan Wanita, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Okay. Tindakan dia, kita kenalah beritahu pelaku bahawa kita ni tak selesa, tak suka dengan apa yang dia buat. Macam contoh tadi Nelly bagi contoh yang secara
secara fizikal tadi kan, macam kita sentuh-sentuh. Okay. Kalau macam kita rasa kita tak suka kawan kita peluk kita macam tu depan orang ramai, so kita kena bagi tahulah. Kita cakap dengan dia, boleh tak lepas ni jangan peluk Cakap macam baik-baik tu. lah. Janganlah macam marah, kau ni kan. Janganlah macam tu. Bergaduh pula, dah bergaduh, tinju. Kat situ. Jadi isu lain pula. Nanti kan tak pergi dekat balai polis sebab ni, pergi balai polis sebab lain gaduh. Okay. So maksudnya kena bagi tahu, tapi kita cuba kawal emosi untuk bagi tahu secara polite lah. Ya, betul. Okay, yang kedua, catat identiti pelaku, masa, tarikh, tempat dan bagaimana perbuatan tersebut berlaku. Dapatkan gambar bukti ataupun saksi hidup sekiranya boleh lah. So contohnya, kalau macam contoh saya kena gangguan seksual, ada orang macam meraba saya, so kita kena detail-detail tu kita kena lengkap lah untuk kita buat report nanti. Faham. Tapi kalau contoh ada saksi yang nampak kejadian tu, kita boleh lagi better lah, lagi minta better tolong lah. orang tu lah, tak jadikan saksi untuk saya buat report. Macam tu. Yelah, mungkin benda ni ada untuk bukti, tapi andai kata kalau tak ada bukti tersebut, jangan takut nak pergi buat report. Masih boleh pergi buat report juga kan. Ya, betul. So yang ketiga, dapatkan sokongan daripada orang yang anda percaya, seperti keluarga ataupun kawan baik. Kalau macam yang tadi Fana cakap lah, kita kena macam bercerita lah kat kawan baik kita, mengadu semua tu kan. So kalau kita dah terkena tu, jangan kita menyendiri. Kita at least kenalah bagi tahu kat kawan yang kita boleh percaya. Betul, yang Fana perasan, yang Fana faham lah dekat sini, which is bila kita bagi tahu ni dia ada dua. Satu, untuk dari segi yelah waktu tu kita dah rasa insecure kan, dah rasa resah, gelisah. Jadi bila kita bagi tahu ni, mungkin kawan tu boleh memberi sedikit support yang membuatkan kita rasa tenang, kita rasa orang kata nak calm down daripada apa kejadian yang berlaku. Itu nombor satu. Lepas tu yang keduanya, mungkin kawan juga boleh membantu kita untuk memastikan yang kita berada dalam keadaan selamat, emosi kita stabil dan kita tidak melakukan perkara-perkara yang mungkin kita sendiri tak terfikir. Betul. Kadang-kadang kan orang macam terkejut bila dah terkena kan. Dia macam tak tahu dia nak buat apa. Kadang-kadang nak bunuh diri lah apa. Kadang-kadang bila orang terkena tu, dia terus macam tu. Menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Ya, betul. Risau tu sebenarnya. Itu bahaya tu, pada saat kita kena ada someone lah untuk kita share. So kepada yang menerima cerita ni pun kena pandai. Kena kawal lah. Ambil mood si pemangsa tu. Betul. Janganlah kita mangsa, lagi nak bukan pemangsa, mangsa. So janganlah kita lagi nak mendownkan dia. So kita kena tenangkan dia, nasihatkan dia. Kita perlu nasihatkan apa yang patut dia buat. Jangan biarkan dia seorang-seorang. Okay, seterusnya, membuat laporan polis secara rasmi sebagai bukti anda telah bertindak. Macam Fana cakap tadi pula, ada orang yang macam tak nak bagi tahu, tak nak buat report kan. Kita kenalah buat report benda-benda macam ni. So untuk polis pun mencegah benda-benda macam ni. Mencegah satu tadi, dan satu lagi untuk sharing lah kan. Satu lagi sebenarnya bila kita dah buat report ni, I think itu juga salah satu action di mana polis juga boleh membantu. Mungkin ada sebarang pengawasan yang boleh diberikan oleh pihak polis ataupun nasihat yang boleh diberikan oleh pihak polis untuk memastikan keselamatan kita tu terjamin. Sebabnya yelah, kita tahu gangguan seksual ni dia ada peringkat-peringkatnya kan. Ada yang orang kata halus macam tadi jokes and all. Ada yang betul-betul agresif yang memang dah terus pegang dan sebagainya. Jadi kita risau kalau macam yang pegang apa semua ni, mungkin attempt pertama dia tak dapat. Kita tak tahu, mungkin diperhatikan ke, lagi pula macam sekarang kan orang boleh stalk dan sebagainya kan. Bahaya sekarang. So tak pasal-pasal nanti kan yang first dia tak dapat, lepas tu you tak buat report, and then dia masih follow ke rumah dan sebagainya. Itu kita takut. Jadi kalau buat report, buat laporan di pejabat polis yang berdekatan, balai polis yang berdekatan. Jadi dekat sini polis juga boleh membantu untuk mengawal keadaan. Ya, betul. So seterusnya, boleh hubungi bantuan secara profesional untuk membantu seperti JPW, JKM atau NGO yang berkaitan. Maksudnya apa-apa NGO yang boleh membantu kepada isu-isu gangguan seksual ni lah. Okay, faham? Fana seronok dengar tentang saksi tadi. Okay, bercerita tentang saksi, satu perkara yang Fana rasa mungkin ramai orang tak pernah dengar, ataupun mungkin kalau yang pernah dengar pun macam tak berapa details lah kan. Okay, suka untuk Fana kongsikan dekat sini mengenai saksi aktif. Jadi saksi aktif. Di mana apa maksud saksi aktif ni? Ada ke pula beza saksi aktif tak aktif ni kan? Okay, kita cerita dekat sini. Okay, saksi aktif ni ialah seseorang yang berani untuk menyuarakan dan mengambil tindakan
apabila berhadapan dengan sesuatu situasi yang tidak diingini. Faham. Maksudnya dekat sini, walaupun you sebagai saksi, Aha. tetapi you boleh menjadi seorang saksi yang aktif dengan mengambil action terhadap perkara yang berlaku tersebut. Sebab kita tahu dah mangsa ni dia dalam keadaan panik. Dalam keadaan trauma sekali kan. Yes. So, maybe dia tak boleh nak menceritakan the real situation tak tu. boleh cerita satu. Lepas tu orang kata waktu tu mungkin otak pun dah tak function sebabnya kita dah panik kan. Tak tahu nak buat apa dan sebagainya. Jadi kalau anda perasan perkara-perkara ni, perhati sekeliling. Bukan kita nak apa orang kata ambil tahu tepi kain orang, bukan. Bukan, tapi kadang-kadang perkara-perkara macam ni dapat membantu. Ini kita panggil sebagai prihatin. Prihatin dengan kawan-kawan kita. Menjadi rakyat yang prihatin. So bila you prihatin, bila prihatin, so kita akan nampak this kind of sign ataupun this kind of situation di mana bila berlaku perkara-perkara macam ni, kita boleh membantu menjadi saksi yang aktif. So macam mana nak jadi saksi yang aktif ni? Pertama, boleh kenal pasti situasi bila keadaan membolehkan anda bertindak ataupun membantu. Kalau Nelly perasan, dekat social media sekarang banyak macam awareness lah, pada perasan ada video-video konten yang mana mereka ceritakan tentang isyarat tangan untuk minta bantuan. So isyarat ni boleh kita gunakan dan kepada mereka yang nampak isyarat tangan ni tahu bahawa seseorang itu sedang memerlukan bantuan, iaitu mereka akan buka tangan macam ni and then dia akan tutup ibu jari macam bentuk 4 ni dan dia akan apa orang kata clip, macam clip macam itulah. So dia akan lakukan jari dia macam ni. So kalau anda nampak sign sebegini, ini bermaksud seseorang sedang minta bantuan. Pertolongan. Yes, minta pertolongan. Sebab kita faham tak semua keadaan orang boleh menjerit. Ya, betul. Dan tidak semua keadaan orang boleh lari. Jadi apabila berlaku satu situasi macam ni, sekiranya anda mangsa, jangan lupa this kind of sign. Ini adalah isyarat bantuan. Dan kalau pada mereka yang nampak pula isyarat ni, jangan diingat orang jangan melambai ke, kenapa dia lambai tangan macam ni, bukan tau, ni pertolongan. Kan orang buat macam ni dia pergi lambai, dia lambai balik. Tu maksudnya kalau nampak orang buat macam ni, dia minta pertolongan ni. Ini isyarat pertolongan, bukan empat, bukan lambai, bukan four finger, bukan four finger. Bukan ni. Bukan yang lain-lain ke apa ke. Ini bukan, ini adalah pertolongan, isyarat pertolongan. Betul. So nampak isyarat begini, anda boleh menjadi saksi yang aktif dengan cara untuk membantu. Tapi pada masa yang sama, kena make sure untuk anda bantu tu janganlah kena tengok keadaan. Jangan macam kita faham tengah bersemangat dan menjadi menjadi rakyat yang orang kata saksi aktif kan. Teringat podcast homegrown kan. Jadi saksi aktif. Dia dengan semangat terus pergi terjah orang tu kan. Dan kejap lagi kan macam kalau Fana ni adalah badan kecil, kena golek sikit tergolek dah kan. Itulah tu. So kena make sure keadaan juga. Kena orang kata bergerak secara bijak lah. Ya, betul. So you kena tengok keadaan tu. Bila nampak macam tu, mungkin perkara pertama, try to analyse ataupun orang kata try to tengok balik dekat keadaan sekeliling adakah selamat atau tidak. Ya, betul. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, adakah kita boleh menjadi saksi aktif tu dengan cara pergi menegur saja? Orang kata mungkin sebab ada setengah tu mungkin macam dia tengah minta pertolongan, sebelum kita tegur tu mungkin orang yang mengganggu tu macam terkejut dan sebagainya, dia rasa macam ada orang sedang mati, so dia takut nak buat perkara-perkara yang sepatutnya ni. So dia akan terhenti lah. Yes, akan terhenti di situ. Tapi anda kata kalau keadaan tu berbahaya, so cepat-cepat call polis ataupun tengoklah kalau kat dekat situ orang kata ada guard ke, minta bantuan lah orang sekeliling, ada penguasaan ke ataupun ada kawan-kawan ke apa ke, boleh minta bantuan. Orang kata bergerak secara bijak. Ya, betul. Sebab kita punya aim dekat sini adalah untuk selamatkan mangsa. Jangan nanti bila kita masuk kita menjadi sekali macam masuk. Itulah tu. Pening kita tak banyak masa untuk sakit kepala. Ya, betul. So kena ni lah. Lepas tu kedua tadi, yang pertama tadi macam tu lah, which is menjadi saksi yang aktif untuk tengok situasi tu, untuk bertindak dan membantu. Lepas tu yang kedua, menentukan sama ada macam kita sebut tadi, sama ada situasi tersebut perlu campur tangan ataupun cukup sekadar mengalihkan perhatian. Ya, betul. Sebab kadang-kadang ada yang macam boleh alihkan perhatian, tiba-tiba dia menjerit dekat sana tu. Orang yang tengah berniaga ke, tiba-tiba dia mari RM10 kan. Tiba-tiba orang yang dekat sini dia macam ada ramai orang tarik perhatian kan, so dia tak jadi. Mungkin juga so kita kan, kena bijak untuk mengawal keadaan tu. Dan yang ketiga, menentukan keselesaan dan tahap keselamatan sebelum membantu, seperti yang kita sebut tadi. So untuk menjadi saksi aktif ni, for me,
it's a good thing. Sebabnya tak semua orang satunya berani untuk betul. hadapan dan buat langkah ni. Tapi I believe in rakyat Malaysia. Kita semua ni orang kata perhubungan pertalian antara masyarakat tu agak kuat. Ya, sesama kita. Takkan kita nampak orang tu tengah susah, kita buat bodoh je, kita mestilah kena tolong, betul tak? Sebab selama ni pun yang kita tengok apabila ada sebarang isu-isu nasional dari segi donation dan sebagainya, kita dapat membantu. Ya, so betul. I think ini pun salah satu apabila kita mempunyai semangat patriotism ni, kan, patriotisme ni, jadi ini juga salah satu action yang boleh menunjukkan yang kita ni mempunyai semangat yang kuat antara rakyat sama rakyat. Ya, Jadi betul. bantu. Nampak je tadi isyarat 4 macam ni. Okay, ini adalah isyarat minta bantuan dan boleh terus berikan bantuan dengan bijak. Ya, betul. Syarat dia dengan bijak. Okay. Janganlah dia lagi merumitkan keadaan kat situ. Betul. Keadaan dia memang rumit lah. Mudahkanlah urusan. Takut lagi satu yang mangsanya dah lepas kita pula ni. Itulah kita pula yang jadi mangsa. Lain pula kan. So dengan bijak. Tapi I believe rakyat Malaysia memang boleh buat benda ni. Yeah. It's a piece of cake. Okay. Cuma kena alert je lah dengan keadaan sekeliling. Betul. Okay. So kita dah bincang jauh tentang saksi aktif, apa tindakan. Mungkin kita boleh bercerita sikit lah kepada mungkin yang mendengar ni, satu ada ahli keluarga kepada mangsa, ataupun yang keduanya adalah kepada mereka-mereka yang bukanlah kita kata ada sifat-sifat untuk melakukan jenayah ni, tetapi kalau seandainya anda yang mendengar ni adalah pernah lah orang kata terdetik perkara-perkara sebegini, ketahui bahawa kesannya sangat mendalam. Ya, betul. Efek dia memang terlalu boleh membuatkan hidup seseorang tu akan jatuh lah. So, mungkin kita boleh share sikit, Nelly, apa sebenarnya kesan apabila seseorang menerima gangguan seksual ni? Okay, terdapatlah beberapa kesan. Kesan yang pertama, lebih berisiko untuk mengalami depresi. Contohnya, ni menurut kajian University of Pittsburgh, trauma disebabkan gangguan seksual memberi kesan kepada emosi wanita. Dia akan mempunyai risiko 3 kali ganda untuk mengalami depresi. Antaranya dia boleh juga mendapat penyakit seperti stres, sukar tidur malam, darah tinggi, keyakinan diri yang mengundung. Macam tu. So bila kita sebut depression ni guys, nampak berat diceritakan kat sini susah ya. Perkataan depression ni sebenarnya satu keadaan yang sangat-sangat, for me it's a deep word. Yes, bukanlah, it's like a dark world lah. Okay, sebabnya bila kita sebut depression ni, kita faham dengan keadaan di mana awareness tentang depression ni, ramai orang tahu tentang perkataan depression. Orang dengar depression, orang dah start faham dah sekarang ni. I believe yang itu dah berjaya. Ya, betul. Perkataan depression tu orang dah senang faham sekarang ni. Even budak-budak kat sekolah pun dah faham depression. Dah tahu. Tetapi apabila menghadapi dan mengendali sendiri mereka yang menghadapi depression ni, tak semua orang boleh faham perkara ni. Jadi nampak tak kesan dia daripada gangguan seksual? Mungkin orang kata kalau yang secara orang kata obvious, yang tadi kita kata yang kritikal, macam contoh sampai pegang dan sebagainya, kita faham. Tetapi bayangkan kalau hanya orang kata an attempt to do some sexual punya movement ni, okay, hanya dengan meraba dan sebagainya, tetapi membawa kesan yang mendalam sehingga boleh mengakibatkan seseorang tu depression. Ya, bahaya tau depresi ni. Yes. Kesan yang kedua, Fana, mula bersendiri dan menyalahkan diri sendiri. Maksudnya mangsa dia akan lebih gemar untuk bersendiri, dia sukar untuk meneruskan kehidupan dia macam biasa, dan dia akan mengabaikan diri dia. Contohnya macam kalau maybe sehari tu dia mandi 2 kali, sehari tu dia tak mandi langsung. Dia macam biarkan diri dia macam tu lah, dia rasa bila dia nak mandi pun dia tak ada mood. Macam tu lah. At the same time, Nelly, bila Nelly sebut menyalahkan diri tadi kan, so Fana nampak tahu perkara ni, ini antara perkara yang selalu berlaku lah bila berlakunya gangguan seksual ni, sebabnya kita dah terbiasa dengan satu stigma di mana orang kata bila berlaku je gangguan seksual, orang akan salahkan mangsa dulu. Orang kata itulah sebab tu pakai pemakaian sebegitu, cara pergaulan sebegini, so itu yang menyebabkan dia mendapatkan terkena gangguan seksual apa semua. For me, dia ada 2 separate tersebut faktor lah macam ni. Maksud di sini dia punya perwatakan, mangsa punya perwatakan apa semua tu, itu tidak memvalidkan untuk seseorang tu melakukan gangguan seksual pada
mangsa lah. Jadi walau bagaimanapun orang tu berperwatakan dan sebagainya, at the same time sepatutnya si pemangsa ni kena ada self control lah. Jadi apabila benda tu berlaku, salah tetap salah. Ya, betul. Itulah. Okay, yang seterusnya. So, yang ketiga, kesihatan mula terjejas kesan gangguan seksual. Maksudnya dia akan dapat sakit badan yang kronik, lepas tu dia akan mempunyai tekanan darah tinggi, pedih ulu hati, macam tu Fana. Orang kata agaknya ni dah stres sangat lah. Dia macam dah stres sangat bila keep on selalu berfikir, so dia akan efek lah kat anggota badan yang lain. Orang kata penyakit yang tak ada daripada asalnya tak ada pun datang. Yelah, tiba-tiba datang pula. Betul. Macam tu. Okey, yang kesan yang keempat, produktiviti di tempat kerja menurun. Okey, menurut sebuah kajian ke atas 262 wanita, hampir 75% mengakui insiden gangguan seksual di tempat kerja dapat dipengaruhi produktiviti kerja mereka menurun. So kiranya macam bila seseorang itu macam rajin bekerja kan, tiba-tiba nampak hari tu dia macam lain sikit, dia macam moody ke, tak ada mood ke, maybe dia ni lah, dia efek lah dekat dia punya ni. Faham. Dan pada masa yang sama Nadi, Fana rasa selain daripada ini menunjukkan kesan, ini juga adalah cara untuk kita kenal pasti. Macam contoh bila kita kena stress alert lah. Bila kita nampak ada orang kata office mate ke kan, kawan-kawan kita ke, ahli keluarga kita yang mula berubah perangai secara drastik. Ya, betul. So cuba perhatikan, sekiranya ini berlaku, cuba bertanya. Kan, bawa berbincang, tapi pastikan tempat untuk bertanya tu dalam satu keadaan yang kondusif, yang selesa, yang memang sebab dia dalam mangsa ni sebagaimana yang kita tahu dalam keadaan yang orang kata risau. Betul. Kan? Dalam keadaan risau, rasa insecure dan sebagainya. Jadi tak boleh lah orang kata tengah-tengah alam kita terjah dia kan. Yelah, kita kena carilah tempat macam secret sikit. Yes, bagi rasa selamat. Wujudkan dulu rasa selamat tu. Dan kemudian lepas tu kita bolehlah melakukan satu perbincangan yang betul lah. Betul tu. So yang kelima, trauma sekunder sebagai kesan gangguan seksual. Ada sejenis trauma yang berlaku kepada pihak ketiga yang terkesan dengan trauma yang dilalui oleh orang lain. Contohlah Fana kena gangguan seksual kan. Nelly kat sini macam tengah minum air. So Nelly nampak Fana dekat meja sana. Tiba-tiba Fana kena gangguan seksual. So benda tu boleh efek kat diri Nelly juga. So, Nelly macam rasa takutnya aku dengan lelaki macam tu, macam ni. Macam tu dia boleh efek lah. Rasa paranoid dan sebagainya. Ya, betul. Okey, so dipanggil sebagai trauma sekunder. Okey, maksudnya dekat sini bila berlaku je isu gangguan seksual ni, bukan mangsa saja yang menjadi mangsa. Ya, betul. Orang yang lihat tu pun akan yang menjadi sekeliling juga. tu pun mungkin ada yang menjadi mangsa-mangsa. Ya, betul. Walaupun tidak secara direct. Okey, faham? So orang yang macam saya tadi, saya boleh menjadi depressed, boleh menjadi tekanan juga lepas saya dah tengok benda tu. Faham. Bahaya sebenarnya Nelly. Ya, kadang-kadang bila kita dengar pun boleh efek jugalah kat diri kita. Jadi nampaklah betapa besarnya gangguan seksual ni terhadap mangsa dan juga keadaan sekeliling. So this is not something that we can just take it lightly. Okay, jadi kena make sure semua orang kena main peranan yang penting lah dalam mengatasi gangguan seksual tersebut. Okay, sebelum kita orang kata yelah dah banyak kita bincang hari ni, panjang slot kita untuk hari ni. So mungkin sedikit lah orang kata info-info yang seronok untuk Fana kongsikan dekat sini tentang agensi-agensi yang mungkin kita boleh hubungi apabila berlakunya masalah-masalah gangguan seksual ini. Terutamanya apabila di social media. Okay, apabila ada gangguan-gangguan di social media, first make sure you screenshot lah segala bukti. Simpan segala bukti apa semua dan anda boleh laporkan kepada MCMC. Boleh Google MCMC dan mereka ada sediakan satu email. Alamat email tu. So you guys boleh email to MCMC and buat satu report kepada mereka. So tindakan akan diambil lah kepada akaun-akaun ataupun pemilik-pemilik akaun yang mengganggu, melakukan gangguan seksual di media sosial ni. Okay, selain itu kalau yang orang kata kes-kes besar, kes-kes berat, especially yang melakukan sentuhan fizikal dan sebagainya, bolehlah terus melaporkan kepada PDRM. Polis, balai polis, pergi balai polis terdekat, berdekatan lah kan, buat report. Pastikan details, tarikh, tempat, siapa pelaku, semua ada lengkap. Betul. Dan satu lagi, seandainya anda rasa macam waktu tu panik, tak tahu nak buat apa, tak tahu nak bercakap dengan siapa,
So ada lagi satu talian yang diwujudkan oleh Inisiatif Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, iaitu kita panggil sebagai talian kasih. Talian kasih ni anda boleh hubungi di 15999, 3 kali 9. Okey, 15999. Talian ini dibuka 24 jam. So bila kena pagi ke petang, siang, malam, bolehlah 24 kita hours. call. You rasa tempat tu tak selamat ke, you rasa tak tahu nak buat apa, ataupun even tu macam contoh dah berlaku siang tadi, malam ni baru you macam terfikir untuk buat laporan ke apa semua, call talian kasih. Mereka akan guide dan bantu untuk step lah, orang kata untuk menguruskan apa nak buat seterusnya. Okay, so talian kasih boleh dihubungi. Okay, dan ini perkara yang I think semua orang perlu tahu. Okay, nak menunjukkan betapa beratnya tentang gangguan seksual ni. Okay, so sebenarnya hal gangguan seksual ini telah diperuntukkan di bawah Undang-Undang Gangguan Seksual Malaysia, iaitu antaranya lah, sebenarnya banyak, okey, tapi antara yang sering disebut dan akta-akta yang sering digunakan ialah Kanun Keseksaan Akta 574, Akta Kerja 1955, okey, iaitu Akta 256. So ini especially kepada mereka-mereka yang bekerja tak kira lah di bahagian swasta ataupun bahagian kerajaan. Dan juga Pekeliling Perkhidmatan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. So apabila kita sebut bila benda ni dah berkait dengan akta, maksudnya ini benda besar. Ya, ini bukan gurauan, bukan main-main je. Yes, dan bukan perkara yang boleh dipandang ringan sambil lewa. Betul. Okay, jadi guys, for everyone out there yang mendengarkan kita punya podcast pada hari ini, thank you so much kerana meluangkan masa, dan diharapkan segala input yang diberikan, yang dikongsikan bersama ni dapat memberi manfaat kepada dan semua. Dan do share, okay, share kita punya like, subscribe, share kita punya YouTube ni, Live with Homegrown. Betul. Dan di TikTok kita, Live with Homegrown. Dan jika ada terdapat apa-apa komen, so bolehlah tulis di bawah, ataupun boleh email kita di livehomegrown23@gmail.com. So mana-mana ada yang kawan-kawan rasa macam tak tahu nak buat apa ke, ataupun pernah mengalami situasi yang sama, boleh sharekan video ni sama-sama, so lepas ni dah tahu apa nak yang buat. Kena buat. Yes. So yang paling penting sekali, make sure semua cuba untuk orang kata mengambil precaution step lah. Especially jangan selalu keluar berseorangan. Kalau pergi tempat tu, pergi tempat yang terbuka, ramai orang. yang ramai orang. Lepas tu yang selainnya mungkin boleh ambil kelas untuk self defense, Muay Thai ke apa kan. Yes. Okay, so semua ini hanyalah untuk menjaga diri, okay, dan juga sekeliling. Okay. Ni Fana, jangan lupa kita punya ni simbol tangan kita ni. Betul. Kalau nak minta tolong, okay? Minta tolong, dan juga kalau yang apa orang kata yang lain-lain nampak je simbol ni, make sure you guys try to help. Okay? So rasanya itu saja untuk sedutan kali ni, Nelly. InsyaAllah kita akan bersua lagi di episod seterusnya dengan topik-topik perbincangan yang seterusnya. So everyone take care and stay safe. Bye-bye. Bye.